Hajarul Aswad, rukun Syami, rukun Iraqi, rukun Yamani. Dua bucu disunatkan untuk istilam dan dua bucu tidak disunatkan, dan ilatnya telah disebutkan sebelum ni. Kerana kedua-dua bucu yang Iraqi dan Syami ni tidak berada di atas qawaid Nabi Ibrahim AS. Ia telah dipendekkan. Allahumma salli ala sayyidina, itu wajah dia. Dan antara banyak-banyak bucu, yang paling utama adalah yang di mana terletaknya Hajarul Aswad di sana, yang dipanggil rukun Hajarul Aswad. Yang itu disunatkan cium. Adapun rukun Yamani istilam dan cium tangan. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yastalimu rukn al-yamaniyya wal hajar al-aswada fi kulli tawfah. ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر. Terus ويقول أول الله بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال الرافع يروي ذلك عن عبد الله بن السائب عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وهو غريب. وقوله إيمانا مفعول له لأطوف مقدر. مفعول له kerana Allahumma imanan bika, ay Allahumma imanan maf'ulun lah. Allahumma atufu imanan bika, ya Allah, aku bertawaf kerana beriman denganmu, kerana membenarkan kitabmu, kerana menepati janji denganmu, dan kerana mengikuti sunnah Nabi mu sallallahu alaihi wasallam. Terus al-baitu baituka wal haramu haramuka wal amnu amnuka. وهذا مقام الأعيذ بك من النار. Di hadapan pintu tu baca. Seterusnya يشير إلى مقام إبراهيم. وهذا الدعاء أورده الشيخ أبو محمد مع دعاء عند ركن الشام، ودعاء تحت الميزاب، ودعاء بين الشامي واليماني، وأسقطها جميعها من الروضة. Jadi tak ada dalam kitab Rawdah. Zahirnya tak ada tu. Macam doa yang atas tadi, doa yang warid. Yang ini doa yang diriwayatkan daripada amalan ulama. Membacanya memang jelas tidak ada masalah. Cuma mungkin Al-Imam Nawawi nak bezakan antara yang warid dengan yang tidak warid. Allahumma salli ala sayyidina.
Okey. Tak ada tulis kat dalam mana. Terus وبين اليمانيين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبين اليمانيين. Teruskan. رواه أبو داود بلفظ ربنا بدل اللهم. عن عبد الله بن السائب سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين ركنين وفي المحرم والشرع ربنا وفي الغر اللهم ربنا. Jadi ditulis kat sini ayat Al-Quran ini dibaca di antara dua rukun Yaman. Kata Imam Syafi'i, qala Syafi'i hadha ahabbu ma yuqalu fi at-tawaf wa uhibbu an yuqala fi kullihi. Bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah, Imam Syafi'i menyatakan hadza ahabbu ma yuqalu fi at-tawaf wa uhibbu an yuqala fi kullihi. Dan aku suka bahawasanya ia dibaca pada semua tawaf. Kemudian qala ashabuna wa huwa fima baina ar-rukn al-yamani wal aswadi akad. Jadi yang dalam matan minhaj ni yang menyebut bahawasanya membaca doa ini di antara rukun Hajarul Aswad, rukun Yamani dan rukun Hajarul Aswad adalah tempat yang akad, tempat yang lebih dituntut. Sedangkan dia dituntut pada semua tempat, maknanya dalam semua tawaf. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan adakah Rabbana atina fid dunya ataupun Allahumma Rabbana atina fid dunya ataupun Allahumma atina. Kalau dalam matan minhaj, Allahumma atina fid dunya hasanah. Cuba tengok dalam syarah, dalam riwayat Abi Daud, Rabbana atina. Rabbana atina. Dalam matan minhaj tulis Allahumma, tak ada Rabbana. Dalam hadis Rabbana, ayat Quran. Dalam muharrar dan syarah Rabbana. Dalam rawdah Allahumma Rabbana. Allahumma Rabbana. Dalam kitab idah Allahumma Rabbana. Sama macam rawdah. Jadi duduk. Jadi bila kita tengok tentang bacaan ni, Al-Imam Asnawi telah i'tiraf, mengatakan ia mukhalif dalam rawdah apa? Allahumma Rabbana. Bukan dalam idah ni Allahumma atina, sama macam minhaj. Jadi Imam Asnawi telah i'tiraf kerana ayat Quran jelas Rabbana, bukan Allahumma. Dalam hadis pun Rabbana juga. Adapun Imam Syafi'i sendiri, ibarat Imam Syafi'i dalam kitab Allahumma Rabbana, menghimpunkan kedua-duanya. Allahumma pun ada, Rabbana pun ada. Sebab apa?
Sebab memang ada riwayat ia datang dengan lafaz Allahumma atina fid dunya hasanah. Okey, seterusnya. وليدع بما شاء Hmm. ومأثور الدعاء أفضل من القراءة وهي أفضل من غير مأثور. Jadi dalam tawaf ni kita disunatkan doa. Doalah apa yang dia nak. Kata Imam Nawawi, wa yad'u fi ma baina tawafatihi bima ahabbah min dinin wa dunya li nafsihi wa liman ahabba wa lil muslimina 'amatan. Walau da'a wahidun wa ammana jama'atun fahasanun. Ini mungkin dalil yang satu orang je baca, dia punya leader dia, kemudian yang lain itu amin. Ataupun ada yang membaca, yang lain mengikuti bacaan. Sama ada kita doa perkara yang dunia ataupun perkara yang akhirat. Kedua-duanya boleh. Tapi sudah tentulah utamakan doa berkaitan dengan akhirat terlebih dahulu sebelum dunia. Seterusnya. في جميع طوافه ومأثور الدعاء فيه أفضل من القراءة وهي فيه أفضل من غير مأثور. Jadi dia punya urutan bacaan doa dalam tawaf ni ada 3. Pertama, yang maksur daripada Nabi. Yang kedua, maksur daripada sahabat. Maksud yang pertama maksur daripada Nabi. Yang kedua, maksur daripada sahabat. Yang ketiga, daripada selain sahabat. Seterusnya. وفي وجه أنها أفضل من مأثوره أيضا. Yang kedua adalah baca Quran. Yang pertama maksur, yang kedua baca Quran, yang ketiga baca doa yang tidak maksur. Itu urutan dia. Disebutkan di sini wa madhhabu Syafi'i rahimahullah annahu yustahabbu qira'atul Qur'ani fi tawafihi li'annahu mawdi'u dhikrin wal Qur'anu a'zamu dhikri. Qala ashabuna wa qira'atul Qur'ani fi tawafi afdalu min ad-du'a ghairi al-ma'thur. Amma al-ma'thur fa huwa afdalu minha 'ala as-sahih. وقال أبو عبد الله الحليمي أو الحليمي من أصحابنا لا تستحب القراءة في الطواف والصحيح ما قدمناه. وقال الشيخ أبو محمد الجويني ويحرص على أن يختم في أيام الموس في طوافه ختمة. Jadi ada orang baca Quran, ada orang baca doa. Terus dan sebelum tu ada satu lagi perbahasan. Apakah yang dimaksudkan dengan maksur? Wa ma'thurud du'a afdal. Jadi ma'thurud du'a ni bukan macam keterangan tadi tu. Ma'thurud du'a, yang dimaksudkan dengan ma'thurud du'a ni sama ada diriwayatkan daripada Nabi ataupun diriwayatkan daripada sahabat. Jadi tulis al-muradu bil ma'thuri
ma nuqila anhu sallallahu alaihi wasallam au an ahadi min sahabah. Itu yang dimaksudkan al-ma'thur dalam doa tawaf. Maknanya kita buat balik urutan tadi, ma'thur doa daripada Nabi, doa daripada sahabat. Selepas itu urutannya adalah membaca Al-Quran. Kemudian nombor 4, doa yang bukan daripada Nabi dan bukan daripada sahabat. Tapi Imam Nawawi dalam Majmu' memuskilkan kenyataan ulama Syafi'i bahawasanya membaca doa yang waris daripada sahabat itu lebih afdal daripada baca Quran. Jadi beliau kata Jadi Imam Nawawi kata alladhi yanbaghi tafdilul qira'ah ala kulli ma lam yarid anhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mentarjihkan bahawasanya membaca Al-Quran adalah lebih afdal selepas segala doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan tawaf. Okey, seterusnya. Jadi ada orang dia masa tawaf ni memang ada jemaah dibekalkan dengan buku doa yang digantung di leher. Tetapi menurut pengalamannya, kalau nak dapat lebih khusyuk, kita tinggalkan bacaan ni. Dia baca doa paling ringkas yang Nabi baca doa tersebut, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dia tak perlu pegang buku doa, dia tak perlu bagi pandangan mata dia pada buku tersebut. Dia memberi tumpuan, tunduk pandangan dan dia baca doa ni. Dari segi pengalamannya, dia lebih tawajuh. Kalau tak, dia istighal. Istighal menyebabkan dia tak dapat tu rasa khusyuk ketika tawaf. Jadi tinggalkan, kita baca doa paling ringkas, Allah Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi secara umumnya kalau orang awam pun dia hafal doa ni. So baca pusing. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Rabbana atina. Dia lebih dapat tawajuh lah berbanding ini secara umumnya. Okey, seterusnya. Imam Sayuti gunakan waktu tawaf untuk mengulang hafalan dia, hafalan hadisnya. Jadi ada orang baca Quran, ada orang baca zikir, ada orang doa, dan urutan afdaliyahnya tadi telah disebutkan. Seterusnya, kemudian ramal. Ini perkara yang sunat dalam tawaf.
wa an yarmula fil ashwat ath-thalathati al-ula. Baca. Apa maksud ramal? Bi an yusri'a mashyahu muqarriban khutah. Lari-lari anak lah orang panggil. Wa yamshi fil baqi. Terus mengikut apa tu? Maksudnya secara biasalah, normal. Yang lain baki, yang empat yang baki berjalan seperti biasalah. Macam orang berjalan, banyak jalan seperti itu. Lil ittiba'. Kemudian dari anak tu tiga yang pertama, dia akan berkeadaan berlari anak dalam tiga pusingan dengan mengelilingi Kaabah keseluruhannya. Warawa Muslim, baca. Ini dalilnya, ramala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal hajari ilal hajari thalasan wa masya arba'an. Aduh. Terus harakat dabah. Seterusnya, la yaqdihi fil arba'ah. Hay'ataha ay hay'ata al arba'ah. As-sakinatu fala tughayyaru. Ini kaedah dia. Macam semalam kita sebut sebelum ni yang bab haji, ittiba' kan. Ittiba' hanya ada dalam tawaf yang disusuli oleh sa'i. Begitu juga ramal. Lari anak ni hanya ada pada apa? Pada tawaf yang disusuli oleh sa'i. Itu cara nak ingat dia. Tawaf yang ada sa'i, ada ramal dan ada ittiba'. Bukan daripada tu Arafah ittiba' macam Jumaat 12 malam. Ittiba' masa tawaf je. Faham tak? Bukan datang daripada Malaysia ittiba' lah. Seterusnya, wa yahtassu ar-ramal bi tawafin ya'qubuhu sa'yun. Wa fi qawlin bi tawafil qudum. Lagi ada satu qaul mengatakan ramal ini pada tawaf qudum. Jadi kita sebut lagi sekali, jemaah ni kalau dia sampai masa musim haji, dia buat haji ifrad, maka dia akan masuk dan tawaf qudum. Lepas tawaf qudum, ini yang Nabi buat. Nabi masuk dalam keadaan ihram dan hajinya haji ifrad, tawaf qudum. Selepas tawaf qudum terus sa'i. Kemudian pada hari ke-7, hari ke-8 pergi ke Mina, kemudian pergi ke Arafah. Kemudian bila Arafah pagi itu pergi, tengah hari itu pergi melakukan tawaf rukun. Jadi oleh kerana sa'i sudah dibuat semasa tawaf qudum, maka tidak ada sa'i lagi selepas tawaf rukun. Faham? Jadi sa'i yang rukun haji tu dia boleh dibuat selepas tawaf qudum yang hukumnya sunat. Faham? Tawaf qudum ni hukumnya sunat je. Tapi kalau kita dah tawaf qudum, kita boleh buat sa'i. Dan kalau kita dah buat sa'i, kita tak perlu ulang balik sa'i selepas tawaf rukun. Tapi kalau jemaah tu semasa dia tawaf qudum dia tidak sa'i, maka sa'i akan dibuat selepas tu, selepas tawaf rukun. So bagi jemaah haji Malaysia, oleh kerana mereka ni
memang sudah ada di Mekah semasa niat haji, dia tak adalah tawaf qudum. Dia terus daripada ni hotel pergi Mina, Arafah apa semua, balik nanti tawaf rukun. Selepas tawaf rukun ada tawaf, ada sa'i. Faham? Maknanya apa? Maknanya orang yang mana telah sa'i selepas tawaf qudum, nanti masa dia tawaf rukun dia tidak ittiba' dan dia tidak ada ramal. Faham? Orang yang mana selepas tawaf rukun nanti ada sa'i, maka barulah dibuat demikian. Ada satu qaul mengatakan ramal ini hanya ada pada tawaf qudum sahaja. Tawaf rukun tak ada ramal. Ilat dia apa hujah wa fi qauli ni lianna ma ramala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana lil qudumi wa sa'a aqbahu ataupun aqibahu. Dalilnya sebab itulah yang Nabi buat. Nabi tidak ramal pada tawaf rukun. Tapi kita jawab, Nabi ramal pada tawaf qudum kerana selepas tawaf qudum tersebut Nabi telah sa'i. Jadi poin dia tu bukan Nabi ramal itu bukan kerana itu tawaf qudum. Nabi ramal kerana selepas ni ada sa'i. Maka dikeluarkan kaedah, disunatkan ramal di setiap kali tawaf yang disusuli oleh sa'i. Tetapi qaul ini melihat Nabi ramal kerana itu tawaf qudum. Pendapat yang muktamad kata Nabi ramal kerana selepas tawaf itu ada sa'i. Fa'alal qaulain baca. Terus tawaf wada'. Tawaf wada' ni sebelum balik kita tawaf wada' kan, wajib. Tidak ada sebab apa? Sebab selepas tawaf wada' ni tak ada sa'i, nak balik dah. Kemudian wa yarmulu man qadima Makkah mu'tamiran. Kan kita dah sebut orang yang ada tawaf qudum ni orang yang masuk Mekah buat haji. Kalau jemaah yang pergi umrah, dia sampai Mekah terus tawaf. Tawaf itu bukan tawaf qudum. Itu adalah apa? Tawaf rukun. Tawaf qudum hanya untuk jemaah haji yang masuk daripada luar dalam keadaan ihram haji. Okey. Orang yang umrah, dia tawaf itu tawaf rukun. Walaupun dia tawaf rukun, dia disunatkan untuk ramal. Wa yarmulu man qadima Makkah mu'tamiran. Sebab apa? Tawaf rukun itu sudah dikira sebagai tawaf qudum. Apatah lagi lepas tawaf umrah itu akan ada sa'i. Terus ataupun orang yang mana dia masuk Mekah ni nak buat haji ni, dia masuk lepas wukuf, dia terus direct daripada luar terus pergi Arafah. Lepas Arafah baru masuk Mekah. Sudah tentulah dia tidak pernah sa'i sebelum tu. Nanti dalam tawaf rukun dia akan tawaf dan juga sa'i. Maka disunatkan ramal. Baca. Kalau dia telah masuk Mekah qablahu qablal wukuf, kemudian dan semasa dia tawaf qudum ni dia tidak tidak ramal. Dia tidak mahu sa'i. Dia target sa'i ni nanti lepas tawaf rukun, tak afdal. Maka ramala fihi ala sani, ini dia punya samaratul khilaf. Kalau atas qaul yang pertama tidak disunatkan ramal. Kalau atas qaul yang kedua disunatkan ramal. Sebab apa? Qaul yang kedua menjadikan tawaf yang disunatkan ramal ni tawaf qudum, walaupun tak ada sa'i lepas tu. Qaul yang kedua pertama yang muktamad menjadikan disunatkan ramal selepas tawaf yang ada sa'i, dan oleh kerana orang ni tak ada sa'i, maka tidak disunatkan ramal. Kemudian
Wal haju minha min Arafah. Orang yang mana dia terus masuk Arafah. Lepas dia masuk Arafah, dia masuk Mekah. Dan kita dah sebut, orang haji yang disunatkan tawaf qudum, orang yang masuk Mekah sebelum wukuf di Arafah. Orang yang masuk Mekah lepas wukuf di Arafah, maka ketika dia masuk tu, itu tawaf rukun, bukan tawaf qudum. Tawaf qudum adalah orang yang masuk Mekah sebelum wukuf di Arafah. Kalau dia masuk Mekah selepas wukuf di Arafah, dia tawaf itu tawaf rukun. Kecuali kalau dia masuk Mekah selepas wukuf di Arafah sebelum masuknya waktu tawaf rukun. Bila masuk waktu tawaf rukun? Bila? Siapa jawab? Selepas separuh malam. Faham? Tak ingat? Selepas separuh malam. Jadi jemaah tu daripada Muzdalifah terus shoot pergi ke Mekah. Ada jemaah kalau haji yang VIP tu, daripada Muzdalifah terus dibawa pergi Mekah. Waktu itu Mekah lengang, tak ada orang. Bukan tak ada orang lah, ada tapi tak ramai. Kalau sekarang ni memang betul lengang lah. Sekarang ni orang semua sibuk di Mina. Hari ni hari ke berapa? Ketiga. Hari inilah jemaah mula keluar untuk yang buat nafar awal. Yang buat nafar sani esok. Tapi biasanya wallahu alam, kalau jemaah Malaysia nafar awal ataupun nafar sani pun ada. Nafar sani. Okey. Jadi daripada Muzdalifah terus pergi ke Mekah sebelum masuknya waktu tawaf rukun. Jadi mereka kalau yang macam ni disunatkan tawaf qudum. Faham? Tahu kan? Disunatkan untuk tawaf qudum. Tapi kalau dia masuk sebab jemaah Malaysia biasanya hanya akan tawaf rukun selepas habis mabit di Mina. Maksudnya apa? Hari pertama, kedua, ketiga balik baru tawaf. Jadi di situ tidak adalah tawaf qudum. Dia adalah tawaf rukun sahaja. Seterusnya, jadi daripada Mina ni, kalau kita nak balik lah, kita nak amalkan yang Nabi buat. Sebab Nabi balik Mekah pagi, tengah hari tu, pagi lah sebelum Zuhur. Nabi pergi Mekah dan tawaf. Jadi kalau kita nak amalkan, boleh lah, tapi kena balik jalan kaki daripada Mina. Kalau nak cari kenderaan, secara umumnya tak ada. Secara umum, secara khususnya ada. Sebab memang tak ada kenderaan. Dan saya masa saya pergi tu balik Mina lah. Kita balik Mekah. Waktu orang duduk Mina, kita balik Mekah. Ada bas lah. Kalau nak naik bas ada. Masa saya pergi tu naik bas. Tapi lama lah untuk dapatkan bas tu. Dia punya bas tu RM50. RM50 ni, Mina pergi ke Mekah ni 5 km je. Tapi waktu tu memang kenderaan buat duit lah. Ada satu motor tu, dia sedia bawa lah pergi ke Mekah. Berapa rindak? RM300. RM300 5 km. Murah kan? Jadi sebenarnya boleh je balik jalan kaki. Dan ada jemaah balik 5 km bukan jauh pun jalan kaki. Tapi oleh kerana kita tak tahu jalan dia, tak tahu nak lalu mana jalan kaki, akan sesat pula. Sebab tu tak jalan kaki. Tapi orang yang dah biasa jalan kaki, dia pelbagai lah. Dia ada jemaah yang mana dia tak ada kemah di Mina. Tak ada kemah. Masa saya pun tak ada kemah juga. Sepatutnya ada kemah, tapi dia dalam masyair ni yang paling mujahadah sekali Mina. Sebab satu, dia lama 3 hari. Kalau Arafah sekejap. Dan Mina ni dia punya kemah dia penuh.
Kira kalau semua orang tidur, tak ada tanah. Penuh dia. Memang sangat penuh. Kemudian susah nak buang air apa semua. Jadi oleh kerana kita datang lambat sikit, jadi dah penuh, tidur kat luar. Tak apa, ada orang tua kita. Jadi antara orang yang tahu, dia malam dia balik Mekah, tidur kat hotel. Betul, esok pagi datang balik. Jadi mabit di Mina ni syarat dia berada di Mina mu'zamul lail. Jadi jemaah ni ada yang macam contoh jemaah Indonesia, dia ambil hotel di Azizia. Azizia ni dekat dengan Mina. Dia akan tunggu sampai pukul 12. Pukul 12 balik penempatan. Dah cukup dah mengamalkan bermalam di Mina, mu'zamul lail. Tapi syaratnya mesti ada sebahagian besar malam kita ada kat sana. Malam ada berapa jam? Kalau 10 jam, maknanya 5 jam lebih kita mesti ada kat sana. Lepas tu boleh tidak ada di sana. Tapi tidak afdal lah. Tidak afdal. Okey. Macam masa Ustaz Abdul Hamid buat haji tu, tahun yang sama. Jadi Ustaz balik Mekah pagi raya, jalan kaki dengan orang rumah. Okey. Seterusnya, kalau nak datang tu ada, nak balik tu tak ada taksi. Wallahu a'lam bissawab.